Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bab 13, tajuk kebarangkalian mudah. Melibatkan dua subtopik pada video kali ini, iaitu kebarangkalian eksperimen dan kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Okey, jom kita mula. Okey, kita imbas semula tata tanda set yang kita akan gunakan dalam tajuk ini, iaitu melibatkan simbol ini. Di mana apabila dikatakan set A ialah nombor ganjil kurang daripada 10, kita boleh tulis dalam simbol tata tanda set seperti ini, iaitu A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Okey, kita akan guna simbol tata tanda set dalam tajuk kebarangkalian. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kebarangkalian? Okey, kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dan dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun peratusan. 13.1 Kebarangkalian eksperimen. Kebarangkalian eksperimen bagi satu peristiwa ialah kekerapan berlakunya peristiwa per bilangan cubaan. Kita lihat satu contoh. Lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu. Tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 percubaan. Okey, kita perlu membuat eksperimen lambungan sebanyak 16 kali dan kita perlu perhatikan kesudahan mendapat nombor genap. Okey, kita buat eksperimen. Katakan kita sedang buat eksperimen melambung. Okey, sebanyak 16 kali. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita perhatikan dadu yang kita peroleh adalah nombor genap. Okey, bagi dadu nombor genapnya adalah 2, 4 dan 6. Okey, kita kira. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, kita dapati kita mendapat 7 kali nombor genap daripada 16 percubaan dan kita tulis dalam bentuk nisbah bilangan memperoleh nombor genap per dengan bilangan cubaan. Maka bilangan memperoleh nombor genap adalah 7 kali per dengan bilangan percubaan adalah 16. Maka jawapannya ialah 7 per 16. Okey, 13.2. Kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Okey, ruang sampel. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, kita lihat contoh. Apabila sebiji dadu dilambung, nombor yang tertera boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Walaupun nombor sama tertera, namun masih dalam julat 1 hingga 6. Maka, senarai kesudahan bagi lambungan dadu ialah nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini bermakna ruang sampel iaitu S bagi lambungan dadu adil ialah ditulis dalam bentuk tata tanda set. S sama dengan, okey, kita tulis dalam bentuk tata tanda set. Okey, ni simbol tata tanda set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini adalah ruang sampel bagi peristiwa lambungan dadu. Okey, seterusnya, apa pula yang dimaksudkan dengan peristiwa? Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, kita lihat satu contoh. Dalam satu acara sukaneka, peserta perlu mengambil sekeping kad secara rawak dari balang yang mengandungi kad bertulis huruf K, A, S, U, T. Senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih
A. Huruf konsonan. Okey, yang pertama sekali kita perlu senaraikan ruang sampel. Okey. Ruang sampel S sama dengan ruang sampel ialah set kesudahan bagi eksperimen ini, iaitu huruf K, A, S, U, T. Okey, ini adalah ruang sampel. Soalan yang pertama ialah peristiwa memilih huruf konsonan. Okey. Huruf konsonan. Maka jawapannya ialah kita tulis dalam bentuk tata tanda set, iaitu huruf K, huruf S dan huruf T. Okey, ini peristiwa mendapat huruf konsonan. B, peristiwa mendapat huruf vokal. Okey, peristiwa mendapat huruf vokal ialah A dan U. Okey, kalau kita perhatikan unsur bagi peristiwa semuanya daripada ruang sampel bagi eksperimen berikut. Okey, kita lihat contoh 6. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. Balang B mengandungi kad berlabel huruf I, K, A dan N. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad dari balang B diambil secara rawak. Senaraikan unsur dalam ruang sampel. Okey, sekarang ni kita ada dua balang, iaitu balang A dan balang B. Maka untuk lebih mudah kita lukis dalam bentuk gambar rajah pokok, okey, untuk melihat kesudahan yang mungkin apabila ada dua peristiwa berturutan. Okey, yang pertama cikgu tulis dulu balang A. Okey, balang A ada huruf I sahaja. Dan balang B ada huruf I, K, A dan N. Okey, cuba kita lihat kesudahan yang mungkin. Yang pertama, apabila I daripada balang A dan mungkin balang B pun kita akan dapat I, maka kesudahan yang kita dapat ialah I. Yang kedua, balang A kita ada I, balang B kita dapat K. Okey, kesudahan yang ketiga ialah balang A I, balang B kita akan dapat A. Dan yang keempat, kesudahan yang mungkin ialah I dan N. Maka untuk menjawab soalan A, senaraikan unsur dalam ruang sampel. Okey, cikgu tulis S sama dengan, okey, tulis dalam bentuk tata tanda set. I, K, I, A dan seterusnya I, N. Okey. Jadi ini adalah semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa mengambil kad dari balang A dan balang B. Okey, soalan yang kedua, senaraikan unsur dalam ruang sampel yang memperoleh pasangan huruf yang sama. Okey, pasangan huruf yang sama. Okey, ni soalan B1. Pasangan huruf yang sama X. Maka kita tulis peristiwa X sama dengan huruf yang sama. Huruf yang sama, okey, kita lihat adalah huruf yang pertama, iaitu I dan I. Okey, soalan yang kedua, sekurang-kurangnya satu huruf konsonan Y. Jadi, kita tulis dahulu peristiwa Y. Okey, peristiwa Y sama dengan, okey, kita lihat daripada ruang sampel, mesti ada sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Maka yang pertama ialah
IK. Okey. I, K. K adalah huruf konsonan. Dan yang kedua adalah I, N. Okey. Ini adalah peristiwa Y, iaitu peristiwa mendapat sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Okey, daripada contoh-contoh dan penerangan yang telah cikgu berikan sebelum ini, terdapat 4 perkara penting yang perlu difahami, iaitu yang pertama, eksperimen ialah prosedur yang dilakukan untuk memerhati kesudahan yang mungkin. Yang kedua, kesudahan ialah keputusan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. Yang ketiga, ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Dan yang terakhir, peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, ini untuk bahagian 1. Untuk bahagian 2 video yang akan datang, cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk mencari nilai sesuatu kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa.